Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhukra wa tadhkir ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita sama-sama selesai mendirikan salat hajat, bermohon kehadrat ilahi, moga-moga dijauhkan daripada kita sebarang wabak, khususnya wabak yang sedang melanda sekarang ini, virus corona ini. Maka pada malam ini, sementara menantikan masuk waktu isyak, kita isi sedikit dengan tazkirah. Tajuk yang akan kita bahaskan, wabak, bala atau ujian. Hadirin hadirat sekalian, sekarang memang kita sedang dilanda ancaman pneumonia ataupun radang paru-paru yang dikatakan berasal dari Wuhan di negara China. Virus corona Wuhan ini dikatakan ada persamaan dengan wabak SARS-CoV sekitar tahun 2002-2003. Dan sejak daripada 9 Januari tahun ini sudah pun ada kematian yang berlaku, dan setakat semalam rekod menunjukkan dah 132 orang mati kerana pneumonia ini. Dan orang yang mengidap penyakit ini setakat semalam 28 Januari sudah mencecah 6,061 kes yang disahkan mengidap, dan di negara kita saja ada 7 kes. Berbagai reaksilah masyarakat bila kita dilanda dengan ancaman pneumonia ini. Sebut pula daripada Wuhan. Wuhan ni tuan-tuan, saya teringat ada satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan. Sebab kalau kata eja Wuhan ni dalam tulisan Arab, waw, he, nun. Ada satu hadis daripada Sauban radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qas'atiha. Akan tiba satu zaman, kata Nabi, di mana seluruh manusia akan datang mengerumuni kamu bagaikan mereka mengerumuni dulang makanan, kata Nabi. Jadi macam ada kena-mengena saja, sebab penyakit ni mula dengan makan. Geng-geng ni kita tidaklah nak mengata, tapi makan pelik itu yang jadi susah tu. Dia mengumun pada makan. Di Wuhan ada satu Huanan Seafood Wholesale Market. Dia jual di pasar itu segala binatang eksotik yang pelik-pelik. Mereka ni semua yang terbang mereka makan, kecuali kapal terbang dia tak makan. Dan semua yang kaki empat dia kekeh, kecuali meja dia tak makan. Jadi bila jadi begitu, kemudian di hujung hadis tu Nabi sebut, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Faqala qailun ya Rasulullah ma wa mal wahan? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemudian Allah akan lemparkan kepada kamu penyakit wahan. Bunyi macam Wuhan saja bunyi. Sahabat bertanya, wahan itu apa benda ya Rasul? Kata Nabi, itulah dia, kamu terlampau cinta kepada dunia dan takut dengan mati. Sekarang ni memang semua sedang wahan daripada Wuhan belaka ni. Semua takut mati belaka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mari kita melihat malam ini, adakah wabak yang melanda ini itu adalah petanda kemurkaan atau ujian ataupun teguran? Pertama, barang perlu diingat, apa saja penyakit atau musibah itu adalah petanda dunia semakin penghujung. Apa tanda burung perpat dalam semak kaki tersula? Apa tanda kiamat dekat? Bumi bergolak mengirim bencana.
Bencana ini banyak, ada beberapa bentuk. Pertama, bentuknya kegagalan teknologi. Misalnya pesawat jatuh, kereta api tergelincir, kapal karam, pesawat hilang tak jumpa sampai sudah. Itu semua musibah. Begitu juga ada bencana bersifat sosial politik, konflik, rusuhan, peperangan, termasuklah penyebaran wabak. Macam kita sekarang ni coronavirus. Dulu kolera, Ebola, chikungunya, mulut tangan kaki HFMD, influenza A, influenza B, sesama burung, sesama babi, sesama unta, semua belaka tu. Apa lagi H1N1, denggi dan macam-macam lagi. Itu sebahagian daripada social politik. Dan ada juga bentuk bencana dalam bentuk geologis, klimatologis. Contohnya gempa bumi, taufan, banjir, tsunami. Maka bagi orang Islam, kita dah lama diperingatkan perkara-perkara ini akan berlaku. Tetapi janganlah sampai kita tidak melihat rahmat di sebalik setiap kejadian. Sebab itu mari kita tinjau apa makna musibah. Musibah ini diambil dari ayat Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu perkara pun yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, kata Allah. Dan siapa yang percaya kepada Allah, Allah akan pimpin hatinya. Dia menerima kejadian itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui setiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. Sebab itu perkataan musibah diasal dari asaba yusibu musibatan, iaitu apa saja yang menimpa kita, sama ada senang maupun susah. Tuan-tuan yang baru bersara dapat graduity, golden handshake, itu musibah itu. Tapi kita selalu identikkan kalimat musibah dengan kesusahan. Tak, apa saja pemberian, baik, buruk, musibah belaka. Tuan-tuan dapat bonus, dapat gaji, musibah. Dapat anak, musibah. Kahwin, musibah. Kahwin selagi, lagi musibah. Dia musibah. Setiap perkara itu adalah yang diterima dari Allah, baik ataupun buruk. Cuma perangai manusia, bila ditimpa musibah, dia punya gelagat macam-macam. Contoh, dululah kita di Kuantan atau kita di Pahang, pernah Allah uji dengan musibah banjir. Luar biasa sekali. Bila berlaku banjir, musibah, orang punlah gerasak geresek, keluh kesah. Kenapa berlaku? Apa sebab terjadi banjir? Why? What is the because? Oh, siang malam mengkaji. Tanya satu golongan, jawapannya lain. Tanya satu golongan, jawapannya lain. Tanya ke orang Majlis Keselamatan Negara, MKN. Tuan, kenapa banjir Sungai Sak apa semua? Ni cerita dulu lah. Oh, ini sebab hujan lebat, kata dia. Hujan lebat. Kita punya rekod cerapan hujan daripada sekian hari bulan sampai sekian bulan cecah 900 ml. 3 kali ganda lebih pada cerapan masa yang sama tahun yang lepas, katanya. Tambah lagi dengan fenomena air pasang besar. Selain itu soffit level dekat jambatan kita di Sungai Kuantan berada di bawah paras banjir, menyebabkan backflow water dan air masuk ke seluruh bandar. Kita pun tak faham apa yang diuraikan sebenarnya, angguk je lah. Tanya pula kawan-kawan dekat bahagian hidrologi, JPS, MPK, kenapa banjir? Oh, ini hujan lebat melebihi 60 mm, bermula pukul sekian sampai pukul sekian, berterusan naik 90, dan begitulah seterusnya. Semua orang bila berlaku musibah banjir, siapa yang mereka salahkan? Hujan. Hujan tak tahu menau pun dia tu menyebabkan banjir. Sedangkan kata Imam Asy-Syafi'i, hujan itu jundullah, tentera Allah. Mereka takkan turun tergeh-geh kalau tak disuruh. Sebab itu hujan ni, kalau Tuhan tak suruh turun, dia tak turun.
Dan dia bukan nak sangat turun, Allah yang suruh. Maka orang yang menyalahkan hujan, itu menyalahkan yang menurunkan hujan, iaitu Allah. Hujan ni kan rahmat. Dan Allah turun hujan, janganlah kata hujan tu lebih daripada biasa. Tak. Yang maha menurunkan hujan tu tahu sangat sukatannya. Dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 11, Allah tegur pada orang yang suka menyalahkan kuantiti hujan. Wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Akulah yang menurunkan hujan mengikut sukatan, kata Allah Ta'ala. Biqadar, ada kadarnya. Fa ansyarna bihi baldatan mayitan kadzalika tukhrajun. Dengan air hujan itu aku hidupkan bumi yang kering, menjadikan mereka segar, dan begitulah kamu nanti akan dikeluarkan daripada kubur. Artinya hujan ada kadarnya. Sebab itu orang yang mengkaji hujan semua mengatakan hujan ni rahmat. Setiap saat 16 juta tan air diwakkan daripada bumi. Dalam setahun ada 513 juta tan air yang Allah kitarkan semula. Sebab itu ada tempat dalam dunia walaupun hujan hari-hari tak pernah banjir. Ada satu tempat namanya Wai Ale-Ale. Dia panggil sebagai wettest spot on Mother Earth. Tempat paling lembap hari-hari hujan di dunia, tak pernah banjir. Maka kalau banjir di tempat kita, kenapa salahkan hujan? Jangan salahkan yang di atas kepala kita, salahkan di bawah kaki kita. Longkang kecil, sumbat, buang sampah, tok senonoh, macam-macam lagi. Hujan rahmat. Altitude hujan minimum daripada langit dia turun 1200 meter. Kalau tanya orang sains, ketinggian 1200 meter ni kelajuan normal. Kalau kita lempar satu barang dari ketinggian 1200 meter, velocity-nya atau kelajuannya mencecah 558 km sejam. Bayangkan kalau hujan nak ikut peraturan sains, pecah rumah kita, pecah cermin kereta kita, sebab dia turun daripada altitude 1200 minimum. Dan perlu diingat, ada masa altitude hujan mencapai 10,000 meter. Tetapi Allah Ta'ala Maha Penyayang, dia parachutekan hujan itu daripada atas sampai ke bawah. Dia ada tukar gear, turun jadi 8 hingga 10 km sejam lagi. Dan barang perlu diingat juga, lapisan atmosfera, tempat bermulanya hujan, suhunya serendah 40 degree below zero. Tapi tak pernah hujan itu berubah menjadi cube ice, tak pernah. Bahkan dia akan berubah menjadi pure water, air yang betul-betul pure, betul-betul original. Pure water takkan beku. Baik itu, sekali lagi, jangan terlalu cepat menyalahkan. Jangan terlalu cepat. Tapi tak apalah, rakan-rakan kita yang tugas tu dia nak sebab hujan tu, silakanlah, tu ilmu masing-masing. Tapi dari pandangan agama itu tidak. Kita tanya pula pada ustaz-ustaz yang bengkeng-bengkeng, garang-garang, ustaz, ngapa Sungai Sak banjir? Ngapa Kuantan banjir? Ngapa Temeloh banjir? Oh, bala tu, dia kata bala. Oh, tu semua bala tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah semua kejadian bala? Tuan-tuan, Mekah banjir. Mekah banjir. Tahun 2009 Arafah banjir. Siapa sangka 40 tahun tak pernah hujan. Arafah banjir. Mekah tu normal banjir. Hari Tarwiyah je banjir. 8 Zulhijjah banjir. Mina mainan banjir. Biasa banjir. Adakah kita nak kata tu bala juga di Mekah? Tak apalah, tu ilmu ustaz itu. Tanya pula orang kampung, Pak Ngoh, berapa banjir kita baru ni? Oh, mambang air mengamuk, kata dia. Mambang air mengamuk. Budak-budak main mucun tepi sungai, marah dek mambang. Ada lagi mazhab mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin, bujang lapuk. Ada lagi. Tanya pula kepada orang seni, seniman, sastrawan, kenapakah kita dilanda musibah? Oh, ini mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Tak percaya, tanyakan pada rumput yang bergoyang, kata Abid G. Adi. Falsafah lagi.
Tapi kita tak nafikan mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, kata Abid J. Adi. Tapi marilah kita malam ni melihat kenapa Allah cipta musibah, kenapa Allah menciptakan wabak. Pertama sekali, ibtila. Apa makna ibtila? Tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Kerana di dalam musibah dan wabak itu terdapat banyaknya lubuk pahala. Banyak lubuk pahala. Kalau mati, mati syahid, pahala sabar, pahala redha, pahala qanaah, pahala pemaaf, macam-macam. Kenapakah Allah uji? Diberikan ujian untuk pada orang baik-baik supaya naik kelas. Kita kalau sekolah Arab dulu, tak lulus periksa, tak boleh naik kelas. Sama jugalah universiti, kolej, diploma, ijazah, tak lulus semester pertama, tak boleh naik semester 2. Mesti ada ujian baru naik. Mana boleh menono je naik tiap-tiap semester? Tak boleh. Jadi orang beriman pun sama. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Patutkah manusia menyangka kami sekadar biarkan saja dia mengaku dia beriman, sedangkan aku tak test dia? Allah Ta'ala tanya. Mana boleh? Allah Ta'ala kata aku mesti test dia untuk tahu dia boleh naik tahap iman ataupun tidak. Surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Jadi dengan kita ini diberikan musibah, dapatlah pahala banyak. Macam sekarang ni, alhamdulillah, bila musibah melanda, ramai orang dekat dengan Tuhan. Syukur. Dan memang Kementerian Kesihatan pun beri nasihat, bila kita dalam suasana wabak ni, kurangkan aktiviti luar. Jangan pergi tempat yang ramai orang sangat. Pergi tempat yang kurang orang. Masjid lah, masjid tak ramai orang, mai datang masjid. Masjid mana ramai orang, East Coast semua ramai lagi. Datang masjid. Ni tak ramai, ni biasa je ni. Jadi marilah datang ke masjid. Peluang nak dekatkan diri dengan Allah. Takdirlah, na'udzubillah min zalik. Tadi kita pun dah berdoa minta jauh. Ditakdirkan, kena juga. Ditakdirkan. Janganlah rasa lemah. Kerana sakit itu sunnatullah. Allah nak memberi, nak mengangkat darjat. Kata para salafus saleh, kami kalau jatuh sakit, kami rasa sangat mulia di sisi Allah. Dia rasa megah kalau sakit. Kalau kita sakit, kita jadi down, kita rasa lemah saja. Tak, orang salafus saleh dia rasa mulia bila sakit. Kenapa? Pertama, orang yang sakit confirm Allah ampunkan dosa. Ma min muslimin yusibuhu adhan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu warakus syajari. Hadis Bukhari. Mana-mana orang Islam yang ditimpa penyakit, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya seperti pokok menggugurkan daun-daunnya. Bukhari. Jadi orang salafus saleh dia suka sakit, dia tidak cari penyakit. Tak, takdir sakit dia tidak rasa inferiority complex, tak ada. Dia rasa mulia. Dan doa orang yang sakit sangat mustajab. Orang yang sedang sakit, idza dakhalta ala maridin famurhu ayad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikah. Hadis Ibnu Majah. Kalau kamu berjumpa dengan orang sakit, suruh orang sakit tu doa untuk awak. Sebab doa orang yang sakit itu sama seperti doa para malaikat. Payah pula ya. Biasa kita ziarah orang, kita doakan orang sakit. Sejak balik ceramah jadi terbalik pula, dia pula suruh orang tu doa. Tapi mustajab doa orang yang sedang sakit ini. Sebab kenapa doanya mustajab? Kerana dosanya gugur. Dia sakit, dosa gugur. Orang yang tak ada dosa macam bayi baru lahir. Sangat mustajab doa mereka. Itu yang pertama, ibtila. Tanda kasih sayang Allah untuk nak beri kita banyak pahala. Pahala sabar bila sakit, pahala ikhtiar mencari ubat, itu juga pahala. Yang kedua, kata ulama,
musibah ini Allah berikan sebagai kifarah. Kifarah ini adalah tebusan untuk menghapuskan dosa-dosa lama kita. Wa akhasnahum bil azabi la'allahum yarji'un. Surah Az-Zukhruf ayat 48. Dan kami timpakan mereka dengan pelbagai azab musibah supaya mereka ingat dan bertaubat. Surah Az-Zukhruf ayat 48. Kita alhamdulillah sejak datang keluar masjid, masuk masjid ni, umur kita sekarang ni alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Tapi ada mungkin dosa zaman-zaman dulu, zaman rok kapok, zaman pok ye yang mungkin Tuhan masih lagi belum delete lagi. Jadi dengan kita ini ditimpa musibah, dia hapus kira semua. Dengan itu caranya. Siapa sini tak pernah buat kesilapan-kesilapan yang dia tak sangka kesilapan tu penting untuk dihapuskan. Contoh, sini ramai naik kapal terbang. Siapa sini pernah ambil selimut dalam kapal terbang? Kena pulang. La ilaha illallah, mana boleh ambil? Bantai kecil kena pulang. Speaker earphone kena pulang. Gerpu sudu kena pulang. Ambil lagi majalah Going Places kena pulang. Ini dok panduan kecemasan tu pun dia bawa balik je, dengan bekas-bekas muntah tu pun bawa balik. Ni apa pesel orang naik kapal terbang, licin kursi tu dia ambil. Senarai filem bulan tu pun dia ambil juga. Hot shopping dia ambil semua. Saya pernah jumpa dulu masa zaman belajar Mesir dululah, turun kapal terbang, ada orang kata kawan ambil sudu. Saya ingat sudu, kawan ambil bantal. Datang member seorang, kawan ambil life jacket. Life jacket tu dia kebasnya, tak tahulah jadi ustaz ke tidak kan tu. Tapi macam mana nak mulang ke Malaysia Airlines? Jabat dia di Kuantan tak ada dah Malaysia Airlines. Dulu ada juga kat sebelah hospital Muib tu. Jadi itu Tuhan bagilah awak demam sikit sebanyak. Nak mengapakan dosa mengambil majalah dalam kapal terbang. Itu satu contoh saja. Belum lagi awak mengambil buah rumah orang zaman dulu. Jadi kalau Tuhan beri sikit sebanyak, tuan-tuan pun rasa mulia juga. Ya Allah, ni nak apakanlah. Macam tuan-tuan ni dah kerak pergi masjid, lagi cepat kena kifarah kalau buat benda tak senonoh. Contohnya katalah bulan depan ada rodong-rodong ajak main golf ke Jakarta ke mana ke, kita pun pergi. Main golf tak ada masalah. Masalah yang KD perempuan tu yang masalah. KD ya pak di sini pak, nyaman pak, ya pak. Awak tu orang masjid. Balik Kuala Lumpur demamlah jawabnya. Kenapa demam? Kafarah. Dia nak clearkan bukan main golf Jakarta, tak betul dak. Kafarah. Supaya hapuskan kesalahan itu. Yang ketiga kata ulama, musibah barulah bertaraf bala. Itu ada bala. Biasanya diberikan kepada orang sebagai hukuman di dunia supaya di akhirat tak berat sangat hukuman dia. Telah pun dia ni dihukum separuh, penghabisannya nanti di hari akhirat. Fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibhumullahu 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Surah At-Taubah ayat 74. Kalau mereka bertaubat, mereka dapat kebaikan. Kalau mereka degil, aku akan seksa mereka dengan azab di dunia dan di akhirat, kata Allah. Jadi ada dua. Untuk orang-orang macam ni, Allah akan hukum di dunia, akhirat habiskan sikit lagi. Biarlah begitu, daripada hukum terus di akhirat lagi sakit. Kalau dah di dunia sikit, mudah-mudahan ringan bila berada di alam akhirat. Maka bila kita ditimpa musibah, janganlah keluh kesah. Cuma dalam konteks penyakit berjangkit ataupun wabak, kita selaku orang Islam ada cara. Kita bersabar, kita doa. Ada dalam WhatsApp orang hantar kunyah jintan hitam, habar saudak, macam-macam lah untuk nak menghilangkan, terpulang pada masing-masing. Tapi dari segi pekah, dalam konteks pemerintah itu ada hak
utama mereka untuk menjaga-jaga dalam persoalan penyakit berjangkit. Pertama, kata ulama, Nabi SAW dia mengakui bahawa memang wujud penyakit berjangkit. Mana kalau ada orang kata tak penyakit mana berjangkit, dak, izin Allah berlaku. Memang, tapi kewujudan infection itu wujud. Baik itu dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi pernah beri amaran, wa firra minal majzumi kama tafirru minal asadi. Larilah kamu daripada orang yang ada penyakit kusta sebagaimana kamu lari bila nampak singa, kata Nabi. Hadis Bukhari. Jadi Nabi minta umat dia berhati-hati bila berjumpa dengan orang yang ada penyakit berjangkit. Itu ada, premisnya ada. Cuma jangan takut tak tentu arah. Orang kita sekarang sehari dua ni mentang-mentang penyakit ni dari Wuhan, China, nampak orang Cina pun lari juga. La ilaha illallah, ada masalahnya. Pergi ke kedai nampak orang Cina, terus kona. Orang Cina dengan orang China lain. Ada setengah tu 5 kohi pakcoy dia tak makan. Tak berani dia. Kontraktor tu beri berkotak-kotak, sebiji pun dia tak makan. Ngapa tak makan? Jangan sampai tak order nasi goreng Cina dah lah. Itu takut melampau sangat namanya. Allah ada kan? Wuhan, kita ada Tuhan. Ini masalahnya. Yang kedua, kata ulama, setiap penularan wabak mesti berlaku ada sebabnya. Itu dia tidak suka-suka hati saja merebak. Mesti ada penyebab. Wabak tak akan berlaku dengan abrakadabra simsalabim semua orang Kuantan kena. Tidak. Penularan dan merebaknya penyakit memerlukan syarat-syarat. Sebab itu Nabi menafikan penularan tanpa sebab. Kata Nabi, la adwa, tidak ada jangkitan tanpa sebab. Mesti ada sebab. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka macam dalam penyakit yang sedang kita khawatiri berlaku sekarang ini, dia ada cara jangkitan dia. Ada kaedah. Dia tidak mari suka-suka hati. Dia penyakit jangkit ni ada dalam melalui makan minum, ada darah, pemindahan darah, suntikan macam-macam, ada melalui hubungan jenis, macam-macam pesen lah. Kongsi buah gigi ada tak penyakit apa-apa? Ada, ramak tak berjumpa. Sakit gusi, mungkin berjangkit, macam-macam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, dalam keadaan yang diperlukan ataupun darurat, orang yang sihat boleh duduk bersama dengan orang yang sedang sakit berjangkit ini dengan dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Sebagai contoh, sekarang ni kita ramai saudara-saudara, kawan-kawan kita yang sedang bertanggungjawab untuk nak berhadapan dengan wabak ini di barisan depan, iaitu pihak kesihatan. Kalau di hospital Sungai Buloh dan macam-macam lagi, itu tempat kuarantin, mereka memang terpaksa berhadapan dengan pesakit. Macam kita lari, macam dia orang, kalau lari siapa nak menjaga? Tapi dalam satu hadis Nabi ajar, kata Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah akhaza biyadi majzumin fa'adkhalahu ma'ahu fil qas'ati thumma qala kul bismillahi thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Kata Jabir bin Abdullah, Nabi pernah pegang tangan satu orang pesakit kusta. Nabi pimpin tangan dia, Nabi ajak dia makan dalam satu bekah. Kemudian kata Nabi, makanlah, sebutlah nama Allah, berpegang teguhlah dengan Allah dan serah diri kamu bulat-bulat pada dia. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kepada saudara-saudara kita yang sedang bertugas di barisan hadapan untuk menyantuni pesakit-pesakit, orang yang sedang di kuarantin, kita doakan mereka selamat daripada dijangkiti wabak. Pekerjaan mereka sangat mulia di sisi Allah, tapi serahkanlah diri kepada Allah bulat-bulat. Moga-moga tidak terkenalah penyakit itu. Terima kasihlah pada mereka kita ucapkan. Yang keempat, fiqh mengajarkan pengasingan pesakit berjangkit daripada orang yang sihat. Isolation. Itu ada dalam kaedah. Nabi mengajarkan dalam satu hadis,
la yuridu mumridun ala musihhin. Pesakit yang sedang menderita penyakit berjangkit tidak boleh datang berjumpa orang yang sedang sihat segar bugar. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis yang lain, kallimul majzuma wa bainaka wa bainahu qidu rumhin aw rumhaini. Bergaullah dengan pesakit kusta, tetapi jarak antara kamu dengan dia adalah jarak sebatang lembing ataupun dua batang lembing. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi hadis-hadis ini menunjukkan perlunya pengasingan di antara orang yang sihat dengan orang yang kena penyakit berjangkit. Ini bukan soal kita tidak meraihkan hak kemanusiaan. Apa dia bala tak boleh keluar, tak boleh itu, tak boleh ni. Sebab awak seorang kau nak jaga ribuan orang yang lain. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali, orang hak penyakit kusta, sebab zaman itu penyakit meskobi pun tak ada. Penyakit kusta dilarang terus bersama dengan orang sihat kalau dulu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah isu kuarantin. Kuarantin ni kita hadkan pergerakan orang-orang yang sihat bercampur dengan orang yang sakit supaya mengelakkan mereka itu tidak berjangkit. Ada satu hadis daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. At-ta'un ayatul rijzi ibtalallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa iza sami'tum bihi fala tadkhulu alayhi wa iza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Disebutkan bahawa ta'un adalah tanda kemurkaan Allah, yang mana Allah menguji hamba-hambanya. Kalau kamu tahu satu tempat itu ada penyakit, janganlah kamu masuk ke tempat itu. Apabila kamu berada di tempat yang ada penyakit ta'un atau penyakit berjangkit yang lain, jangan pula kamu keluar daripadanya, kerana kita akan bawa balik penyakit itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, ada satu berita baik kepada orang yang mati, meninggal dunia kerana sakit wabak, epidemik sini. Kata Aisyah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabun yab'athuhu Allah 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Aisyah satu hari ditanya Nabi, ya Rasul, apa pandangan tuan tentang wabak ta'un? Nabi jawab, itu adalah penyakit yang Allah turunkan kepada siapa saja yang dia nak kehendaki, dan Allah jadikan penyakit itu sebagai rahmat kepada orang beriman. Siapa yang kena ta'un, kata Nabi, dan dia duduk tetap dalam negerinya dalam keadaan sabar, mengharapkan pahala daripada Allah, yakin dengan ketentuan Allah, maka kalau dia mati, Allah memberinya pahala syahid. Hadis Bukhari. Jadi kalau tuan-tuan na'udzubillah menderita penyakit ini, bersabar, berubat. Kalau takdir terpaksa meninggal dunia misalnya, kena redha lah, kena redha. Yang ketujuh, kata ulama, Islam menggalakkan umatnya berusaha untuk mengelak daripada kena penyakit-penyakit yang sedang berjangkit sekarang. Antaranya, jangan gatal-gatal nak pergi ke tempat-tempat yang ada penyakit atau wabak tersebut. Ada satu riwayat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hari dia nak pergi ke Syam. Masa tu di Syam, di daerah Amwas, sedang tersebar penyakit-penyakit yang berjangkit. Dan ketika itu wabak ta'un sedang melanda. 25,000 orang meninggal dunia ketika itu. Bayangkan tentera Islam masa tu ada operasi, daripada 36,000 tentera Islam, 6,000 je yang selamat, yang lain semua meninggal sakit ta'un. Antara yang meninggal Abu Ubaidah Al-Jarrah, Muaz bin Jabal, Syurhabil bin Hasanah, Dirar Al-Azwar, dan ramai lagi. Dan kebanyakannya dikebumikan di Al-Aghwar, di sebelah utara Jordan.
Jadi bila Umar sampai di Syam dan dia tahu wabak tu sedang berlaku, dia patah balik, tak jadi masuk. Lalu Abu Ubaidah Al-Jarrah masa tu bertanya, afiraram min qadarillah? Umar, awak nak lari daripada takdir Allah ke? Masuk je lah, tawakal pada Allah, memang masuk. Dia cakap gitu pada Umar. Tapi Umar Al-Khattab jawab, la ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kata Umar Al-Khattab, cakap awak ni wahai Abu Ubaidah tak sepatutnya keluar dari mulut awak, kata dia. Awak orang cerdik, tak patut cakap begitu. Ya, awak nak kata saya lari, memang, tapi saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang satu lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir, janganlah kita sengaja pindahkan penyakit berjangkit kita kepada orang lain, kerana menyebabkan mudarat pada orang lain itu adalah dilarang. La darar wa la dirar. Hadis Ibnu Majah. Jangan menyebabkan mudarat kepada diri sendiri dan orang lain. Jadi kepada pihak pemerintah kita ucap terima kasihlah kerana mengambil keputusan untuk mengurangkan kemasukan dan sebagainya lagi, kerana ini bertepatan dengan kehendak agama. Yang mustahak bagi kita, marilah membanyakkan berdoa, ikutilah nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh pihak berkuasa, dan kita berharap wabak ini tidak akan kekal lama, mudah-mudahan. Sebab dulu-dulu HIV AIDS misalnya, itu mati berpuluh juta, ramai 36 juta orang mati sejak tahun 81. H3N2 tahun 68, 1 juta orang meninggal. Guangzhou China flu H2N2 tahun 56 sampai 58, 2 juta orang mati. Wabak kolera tahun 1911 dari India, 800,000 orang mati. Kita berdoa pada Allah tidak berlaku lagi lah. Dengan teknologi perubatan yang ada, mudah-mudahan boleh diselamatkan. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi nak dimaklumkan, pada minggu hadapan kelas imam besar malam tidak ada, kerana kita akan mengundang seorang penceramah, Al-Fadhil Ustaz Fauzi Mustafa, Juz Tok Guru akan menyampaikan ceramah hari Rabu depan pada 5 hari bulan. Ceramah bertajuk Ujian Allah. Kemudian esoknya hari Khamis kuliah duha, Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail akan bawakan tajuk Sri Kandi Dambaan Syurga. Dan pada malam Jumaat 6 hari bulan, ceramah dari Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang bertajuk Fastabiqul Khairat. Mohon diwar-warkan dan disebarkan. Dan minggu depan kita ada Mahrajan Karnival Masjid Negeri. Marilah datang beramai-ramai 5, 6, 7 hari bulan Februari. Finalenya, grand finale 7 hari bulan hari Jumaat. Ceramah daripada gandingan 2 orang terhebat Nusantara. Maghrib sampai Isyak Ustaz Azhar Idrus. Selepas solat Isyak Dr. Abdul Samad atau Ustaz Abdul Samad. Sekadar itu kita tutup majlis dengan doa, moga majlis diberkati. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah wa na'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Kami berlindung juga dengan kalimah namamu yang maha sempurna dari segala keburukan dan wabak yang sedang berlaku. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan apa jua penyakit atau wabak yang sedang melanda. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.